balik lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan seperti biasa saya tekankan juga karena sekarang masih musim COVID, kita harus sentiasa patuhi SOP yang sudah ditetapkan ya. Memakai mask, menggunakan hand sanitizer, sentiasa mencuci tangan, melakukan penjarakan sosial, serta menghindari tempat-tempat yang sesak. Nah, di video kali ini saya akan mereaction satu video, yaitu ada 15 jenama yang ternyata ada di Malaysia ini. Wow, saya pun terkejut ya. Ingatkan jenama ini atau brand ini, kalau di Indonesia jenama ini seperti merek ya. Kalau Indonesia brand seperti itu kalau secara nasionalnya. Kalau di Malaysia ini sebut dia jenama, dan ternyata 15 jenama ini atau brand ini ada di Malaysia atau diperbuat daripada Malaysia ya. Dan seperti mana sebenarnya kita ketahui kalau Malaysia, orang-orang Malaysia lebih senang membeli jenama negara mereka sendiri ya, mendukung hasil dari negara mereka. Jadi itulah juga yang memajukan negara mereka ya, karena mereka cinta produk sendiri, seperti itu. Dan langsung saja kita lihat ya, tanpa berlama-lama, apa sih 15 jenama yang ternyata ada di Malaysia itu. Dan seperti biasa juga saya tekankan sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk kalian para subscriber yang sudah mendukung channel saya sehingga saya bisa seperti ini. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusannya ya. Dan langsung saja kita reaction videonya ya. Nah, ini dari channel YouTube Pak Tau Channel. Nah, yang udah subscribe ya. Ramai tak sedar, sebenarnya Malaysia mempunyai banyak jenama yang terkenal sehingga ke luar negara. Mungkin kerana tidak membawa imej tempatan, jenama-jenama ini dianggap berasal dari luar negara. Jadi dalam video ini, Fak Tau ingin berkongsi tentang 15 jenama buatan Malaysia tapi ramai sangka berasal dari luar negara. Sayang ya. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fak Tau tau, dan jangan lupa tekan loceng. 15. Secret Recipe. Mesti ramai yang terkejut dengan fakta ini. Tetapi, Secret Recipe yang diasaskan pada tahun 1997 merupakan hasil titik peluh anak tempatan Datuk Steven Sim. Anak kelahiran Kota Baru, Kelantan ini membuka cawangan pertama beliau di SS2 Petaling Jaya bersama 3 orang anak saudara beliau dengan bermodalkan hanya RM150,000. Kini setelah 22 tahun beroperasi, Secret Recipe mempunyai lebih 440 buah kedai di beberapa buah negara termasuklah Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, China, Brunei, Maldives, India dan Bangladesh. Wow, luar 14. biasa. Ogawa. Moshi moshi, konnichiwa. Mesti korang ingat jenama Ogawa ni berasal dari negara Jepun, kan? Ogawa yang bermaksud aliran sungai dalam bahasa Jepun ini sebenarnya diasaskan pada tahun 1996 oleh orang Malaysia, iaitu Wong Lee Kiong dan Lim Poh Kian. Oh my god! Kini Ogawa telah menjadi jenama yang amat sinonim dengan mesin kesihatan bukan hanya di Malaysia tetapi di China, Hong Kong, India, Filipina, Singapura, Taiwan, Vietnam dan Thailand. 13. Spritzer. Semasa pengasas dan pemilik Spritzer, Datuk Lim Kok Boon berada di Jerman pada tahun 1989. Beliau telah memesan minuman sparkling. Beliau kemudian diberikan minuman Spritzer yang membawa maksud minuman sparkling dalam bahasa Jerman. Datuk Lim merasakan bahawa nama Spritzer memberi gambaran kesegaran, elegan dan membawa imej antarabangsa. Begitulah jenama Spritzer terhasil dan terkenal sehingga kini. 12.
San Francisco Coffee. San Francisco Coffee atau nama singkatnya SF Coffee telah diasaskan pada tahun 1997 oleh seorang warga Amerika yang sedang merantau di Malaysia. Menjadikan kampung halamannya inspirasi, beliau menamakan perniagaan kopinya sebagai San Francisco Coffee. Kini perniagaan SF Coffee mempunyai 53 cawangan di seluruh Malaysia yang dimiliki oleh Linda Rahim Ventures Sdn Bhd. 11. The Manhattan Fish Market. Seriuslah, Fak tahu ingat ni brand dari luar negara tau. Iyalah. Seperti SF Coffee, pasti ramai yang menyangka bahawa The Manhattan Fish Market berasal dari Manhattan. Tetapi, sangkaan korang salah. 您准备过年了吗？立即购买。 Restoran The Manhattan Fish Market ini telah diasaskan oleh dua rakyat Malaysia, iaitu Josh Ang dan Dr. Jeffrey Goh. Mereka membuka cawangan pertama restoran di Singapura pada tahun 2008. The Manhattan Fish Market kini beroperasi di Singapura, Malaysia, China, Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Oman, Jepun, Bangladesh, Qatar, UAE, Brunei, Maldives dan juga Jordan. Sudah 10. banyak cawangannya. British India dikategorikan sebagai jenama mewah di Malaysia. Siapa sangka bahawa jenama British India merupakan jenama tempatan. Rata-rata rakyat Malaysia menyangka ia ialah jenama luar. British India diasaskan oleh Pat Liu, seseorang yang mempunyai pengalaman lebih 35 tahun dalam bidang industri peruncitan. Beliau juga terlibat secara langsung dalam penghasilan bidang kreatif syarikat. Gah seperti namanya, kini British India menjadi jenama eksklusif di beberapa negara seperti Singapura, Thailand dan juga Filipina, termasuklah di Malaysia. Wah, seperti luar negara ya. Shangri-La Hotel dan Resort. Syarikat rangkaian hotel ini sebenarnya merupakan hasil buah fikiran rakyat Malaysia, iaitu Robert Kuok pada tahun 1971. Jika korang tak kenal siapa Robert Kuok ni, fakta berkongsi sedikit mengenai beliau. Robert Kuok merupakan orang yang paling kaya di Malaysia dengan nilai harta sebanyak 12.8 bilion American dollar atau 53 bilion 24 juta ringgit. Wow! Robert Kuok mengambil nama Shangri-La bersempena sebuah tempat mistik di dalam sebuah novel, Lost Horizon, tulisan James Hilton. Shangri-La Hotel dan Resort kini memiliki rangkaian hotel mewah di seluruh Asia, Timur Tengah dan Eropah. Wow, luar biasa 8. ya. Sushi King. Ni tempat favourite Fak tahu ni. Sushi Wow, King Sushi sebenarnya King. diasaskan dan Sushi. merupakan jenama dari Malaysia. Ramai yang tidak mengetahui akan fakta ini. Pengasas Sushi King ini sebenarnya berasal dari Jepun tetapi telah menetap di Malaysia. Diasaskan oleh Tan Sri Datuk Sri Dr. Fumihiko Konishi. Beliau telah membuka outlet pertamanya pada tahun 1995 di Kuala Lumpur. Kini Sushi King telah mempunyai lebih 100 outlet di seluruh negara. Wow. Fakta tambahan, Sushi King dahulunya dikenali sebagai Sushi King sebelum menukar namanya. Sushi King. 7. Mary Brown. Ya. Walaupun tidaklah sepopular McDonald atau KFC, Mary Brown masih Saya bertahan suka beli sehingga nih kini. waktu saya kerja di KL. Sama Mary seperti Brown. jenama-jenama yang lain dalam video ini, Mary Brown langsung tidak mempunyai bunyi tempatan. Mary Brown diasaskan oleh sepasang suami isteri iaitu Lawrence dan Nancy Liu pada tahun 1981. Pasangan ini mendapat idea untuk memulakan perniagaan ini kerana mahu menjual rangkaian makanan segera yang berasaskan cita rasa rakyat Malaysia. Selain itu, mereka merasakan kebanyakan orang Islam di negara ini mahukan makanan barat yang halal. Pada awal tahun 1981, masyarakat Islam Malaysia masih was-was dengan rangkaian makanan segera dari luar negara. Sedapnya K dan F dan C banyak. Kini Mary Brown mempunyai lebih 130 outlet restoran di seluruh Malaysia dan 20 buah negara yang lain. Wow. 6. Appleton. Siapa sangka Appleton merupakan jenama tempatan? Appleton yang dimiliki oleh Kotra Parma merupakan milik penuh rakyat Malaysia. Appleton Saya diasaskan selalu pada beli tahun nih untuk anak 1982 dengan matlamat mempromosikan kesihatan yang baik dan terjamin bagi semua peringkat umur. Terkenal dengan produk Appleton Weight Gain bagi menambahkan berat badan. Appleton telah mendapat anugerah emas, jenama yang paling dipercayai atau Most Trusted Brand Gold
oleh Wah. Reader's Digest Trusted Brand Award. 5. Live. Kalau tak ada sos live, Oh, Fatau pun tak lalu yalah. makan. Ini pasti ada di dapur mamak semua kan? Baiklah, sos live atau dikenali ramai sebagai sos KFC pun sebenarnya merupakan sos jenama tempatan. Sos live merupakan produk syarikat Region Food Industries atau RFI Sedia Berhad yang diasaskan pada tahun 1978. RFI kemudian telah dibeli oleh KFC Holdings Malaysia Berhad untuk membekalkan sos ke semua rangkaian KFC di seluruh negara ini. 4. Flipper. Oh, Korang nak tahu tak kisah di sebalik pengasas Flipper ni? Cerita pasal pengasas Flipper ini setanding tau dengan kisah Mark Zuckerberg dan Bill Gates. Sama seperti tokoh tersebut, pengasas Flipper, Jack Lim, sanggup mengambil risiko berhenti belajar di universiti semata-mata untuk menjual slipper pada tahun 2008. wow. Tapi slipper bukan sebarang slipper tau. Ini slipper bukan biasa-biasa. Ramai orang suka dengan slipper Flipper ni sebab solid dari getah asli, tak mudah tergelincir dan yang penting selesa untuk dipakai. Disebabkan kualitinya, ada yang menyangka Flipper ini international, tapi sebenarnya kilangnya di Seri Kembangan. Wah. Ya, cuma di Selangor saja. Namun kini Flipper sudah berkembang ke Brunei, Indonesia, Singapura, Kemboja dan Vietnam. Wow, Tiga. luar biasa. Mancis. Sebelum Fatau bercerita mengenai jenama ini, Fatau nak korang tengok produk-produk yang Oh. dimiliki oleh Mancis. Oh, Ha, mesti korang semua tak sangka kan? Wah. Banyak betul produk Mancis yang bertaraf Biasa beli, international. ya. Mancis ini diasaskan pada tahun 1991 di Batu Pahat, Johor. Oh, Oleh dua Johor. orang adik-beradik iaitu SK Tan dan LK Tan dengan pelaburan awal sebanyak RM80,000. wow. Mancis kini mempunyai pelbagai produk makanan yang boleh didapati di pelbagai negara, termasuklah di Hong Kong, Iraq, Singapura, Korea Selatan, Bahrain dan banyak lagi. Wow, sudah banyak dia punya cawangan ya, luar biasa. Big Apple. Oh, Pasti Big ramai tidak tahu bahawa Big Apple sebenarnya produk Malaysia. wow. Mungkin berdasarkan namanya Made in yang tidak Malaysia. menggambarkan nama atau imej Malaysia. Berapa lama Encik tinggal di London? Saya tinggal sana lebih kurang 10 hari. Big Apple ini diasaskan oleh rakyat Malaysia iaitu Mike Chan dan rakannya pada Mei 2007 di The Curve Damansara. Oh, Damansara. Menariknya setelah setahun beroperasi, Big Apple telah diiktiraf sebagai salah satu kedai rangkaian makanan yang paling pantas berkembang dalam sejarah negara dengan 23 Oh, outlet iyalah, sedap hanya lah pada Big tahun Apple ni. 2008. Wow! Okey, sebelum Fatau dedahkan jenama Malaysia nombor 1 dalam list ini, Oh, Fatau ingin siapa berkongsi ya? jenama-jenama lain yang juga dari Malaysia. Antaranya seperti Beryl, Jefferson, Luray, Padini. Oh, Babas, Jimmy Choo, Voshell, Goodmate, Mami, Mami. Jobstreet.com, Golden Screen Cinemas atau GSC, Premier, Premier, oh. Giant Hypermarket, Bonia, Bonia, oh. dan juga Gardenia. Ini. Wah, ternyata ada banyak ya. Dutch Lady. Hah? Dutch Mesti Lady? korang semua tak sangka kan? Wah. Namun sekiranya anda ingat, Dutch Lady berasal dari Belanda, Ha. maka anda separuh betul atau 50% betul. Haha. Mengapa anda tanya? Syarikat Dutch Lady atau wanita Belanda dalam bahasa Melayu ini bermula sebagai Pacific Milk Malaya Sedia Berhad Oh. pada 28 Mei 1963 dengan tujuan operasi untuk menghasilkan dan membekal susu pekat manis di Petaling Jaya. Walaupun syarikat ini dimiliki orang Belanda, namun Dutch Lady memulakan operasi penghasilannya yang pertama di Selangor, Malaysia Wah. pada 24 September 1975. Syarikat ini menukar namanya kepada Dutch Baby Milk Industries Malaya Berhad dan kemudian menukar namanya lagi kepada Dutch Lady Milk Industries Berhad. Wow. Terima kasih kerana luangkan Luar biasa ya, ternyata ada banyak sekali brand-brand yang ada di Malaysia ini ya, dan betul-betul tidak sangka ya ternyata 15 brand ini, dan sebenarnya tadi dia sebutkan ada banyak lagi brand lain, dan yang saya paling tidak sangka seperti Epeten yang saya biasa beli itu untuk vitamin dan nafsu makan untuk anak saya. Memang itu sangat berkhasiat ya, memang bagus ya. Dan juga jenama Mary Brown
Itu kami selalu makan. Kawan saya tuh tahu sangat, setiap lepas gaji pasti sempatkan untuk makan Mary Brown itu. Dan saya rasa rupanya memang brand dari Malaysia. Saya ingat itu brand dari luar ya. Wah, luar biasa ya, ternyata di sini memang betul-betul sudah sangat berkembang ya, maksudnya brand yang sangat besar yang kita pikir sebelumnya adalah brand dari luar atau jenama dari luar, ternyata itu ada di sini. Big Apple, apalagi tadi Sushi King yang ingatkan dari Jepun. Lepas tuh yang paling pertama tadi itu Dutch Lady. Dari dengar dari namanya pun ingatkan brand dari Belanda ya, tapi ternyata dari Malaysia dan diperbuat di Selangor. Wah, ternyata luar biasa. Sungguh orang di sini lebih maksudnya saya suka mereka karena mereka mencintai produk mereka sendiri, mengembangkan produk mereka sendiri dan bisa dikenal di luar negara-negara lain. Nah, itu bagusnya, kita harus mencintai produk kita sendiri supaya bisa mengembangkan kemajuan negara kita. Saya salut sebenarnya. Wah, itu tadi dia 15 jenama-jenama, dan memang ada banyak lagi tadi yang dia sebut ya, jenama lain yang rupanya diperbuat daripada di Malaysia ini. Wow, luar biasa. Saya sangat terkejut, rupanya wah ada di sini. Maksudnya itu brand dari sini, diperbuat daripada anak Malaysia ya rupanya. Wah, luar biasa. Dan itu tadi reaction video saya tentang 15 jenama yang ternyata diperbuat daripada Malaysia. Kalian pun terkejut kan? Sama dengan saya pun ingat itu dari luar. Dan next kita akan reaction lagi video yang lain, dan jika kalian ada request, kalian boleh tulis di kolom komen, dan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di video ini, saya minta maaf, ataupun ada yang saya tidak ketahui, kalian boleh tulis di bawah kolom komentar ya. Semua pasti akan saya lihat karena dari kalian dan untuk kalian juga saya berkarya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi di next video. Bye.